Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Januari 2024 bersama saya Pia Ernadia. Pengarah dan penerbit filem Mentega Terbang didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur berasingan hari ini kerana melukakan perasaan penganut agama lain. Bagaimanapun, pengarah Muhammad Khairi Anwar Jalaini dan penerbit Tan Meng Keng mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Norindina Hanim Abdul Halim dan Aina Azahra Arifin. Berdasarkan kertas pertuduhan, mereka didakwa melukakan perasaan agama orang lain dalam peranan sebagai pengarah dan penulis skrip untuk filem itu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Kesisaan KK yang membawa kepada hukuman penjara sehingga 1 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Hakim membenarkan Muhammad Khairi Anwar diikat jamin RM6,000 selain perlu melaporkan diri ke Balai Polis dan dikenakan perintah larang suara, manakala Meng Keng dibenar jaminan RM6,500. Kedua-dua tertuduh diwakili Peguam N. Surendran dan Syed Malik. Filem Mentega Terbang itu mengisahkan konflik keagamaan yang dihadapi seorang remaja beragama Islam yang mempelajari agama lain terutama dalam mencari jawapan kepada persoalan hidup selepas mati. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKI mendapati filem itu secara jelas bertentangan dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. Sesudah mendapat pelbagai kecaman daripada orang ramai, Kementerian Dalam Negeri KDN mengharamkan filem itu pada 1 September tahun lalu. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hari ini menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Menteri Perpaduan Aaron Argo Dagang. Ini selepas Aaron memberi penegasan bahawa pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan pihak yang sengaja mencipta ketegangan. Menerusi laman X, Dr. Mahathir berkata, pihak yang asyik bercakap tentang masyarakat majmuk tetapi mengkritiknya berkait isu bangsa perlu bertanya kenapa wujud parti-parti berasaskan kaum di negara ini. Dr. Mahathir mempersoalkan kenapa tidak wujud hanya satu parti iaitu Parti Malaysia sahaja. Semalam Malaysia Kini melaporkan Arun bersedia berjumpa dengan Dr. Mahathir jika pemimpin veteran itu terus meluahkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Aaron berkata demikian ketika mengulas kenyataan Dr. Mahathir yang mendakwa orang India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal. Terdahulu Dr. Mahathir dalam wawancara dengan TV dari India berkata seseorang itu harus bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa untuk menganggap negara itu sebagai negara sendiri. Aaron juga menyatakan dia sendiri tidak jelas kenapa Dr. Mahathir membangkitkan perkara seperti itu. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan kecewa dengan kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang didakwa mempersoalkan kesetiaan rakyat kaum Cina dan India di Malaysia. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata pihaknya akan menyuarakan perkara itu dalam mesyuarat bersama pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional PN pada Jumaat ini. Memetik portal BH yang memetik Dominic berkata gerakan bimbang akan kesan daripada kenyataan Dr. Mahathir itu kerana beliau adalah seorang tokoh negarawan, bekas Perdana Menteri dan pemimpin dihormati serta disegani banyak pihak termasuk di luar negara. Berita seterusnya, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menggesa Pejabat Peguam Negara untuk memberi penjelasan mengapa bekas setiausaha politik Muhammad Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan. Dia dibebaskan daripada 7 pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih RM6.48 juta. Ketua Pemuda Bersatu itu menyifatkan pembebasan itu sebagai sangat membimbangkan dan membingungkan. Yes, it's very concerning dan membimbangkan. Lagi-lagi AG sendiri dalam kenyataan kepada media mengatakan beliau tidak perlu jelaskan apa-apa berkenaan dengan sebarang acquittal oleh pejabat peguam negara.
kes melibatkan Supar Mak Sabu ni, bekas Supar Mak Sabu ni pun menimbulkan tanda tanya yang sama seperti Zahid tempoh hari. Jadi inilah adakah ini tata kelola cara Madani menguruskan sistem keadilan negara? Ini tanda tanya kami juga. Kemarin bekas setiausaha politik Mak Sabu Muhammad Azhar Cik Mat Dali dilaporkan dibebaskan daripada pertuduhan rasuah itu. Bagaimanapun butiran mengenai keputusan itu tidak dinyatakan. Tiada media yang membuat liputan ketika keputusan itu disampaikan dan Peguam Azhar enggan mendedahkan maklumat. Ia berkenaan sama ada ia dibuat kerana pihak pendakwaan menarik balik pertuduhan atau memohon pelepasan tanpa pembebasan di NEA. Pada 2020, Azhar didakwa atas meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.35 juta ringgit bagi membantu FEHM, entiti Sdn Bhd, agar dipilih sebagai rakan strategik dan kontraktor penyelenggaraan untuk sistem risikan kementerian tersebut. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz mempersoalkan motif pihak yang mendesak supaya beliau disiasat ekoran pendedahan kertas Pandora. Tengku Zafrul menerusi rakaman video dimuat naik ke media sosial miliknya menjelaskan isu tersebut merupakan hal lama pada tahun 2021 yang dibangkitkan semula sesetengah pihak. Nama saya disenaraikan sebagai pengarah Labuan Investment Labuan Limited, sebuah syarikat kewangan luar pesisir yang diperbadankan di Labuan. Dalam artikel tersebut, Malaysia Kini sebut bahawa saya dilantik ke jawatan tersebut pada 2009. Tetapi, saya tidak lagi memegang jawatan tersebut. Saya telah membuat penjelasan pada hari yang sama, 4 Oktober 2021. Apa penjelasannya? Saya telah dilantik sebagai pengarah kumpulan Kenanga Holdings Berhad dari Januari 2009 hinggalah Jun 2010. Melalui jawatan ini, saya juga telah dilantik sebagai pengarah di anak syarikat atau syarikat bersekutu kumpulan Kenanga, termasuk di Capital Investment Bank Labuan Limited. Tetapi pada Jun 2010, saya telah dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif di Maybank Investment Bank Berhad. Sehubungan itu, saya telah melepaskan semua pelantikan saya di dalam kumpulan Kenanga, termasuklah jawatan sebagai pengarah di Capital Investment Bank Labuan Limited. Pada 8 Januari lalu, Timbalan Pengerusi Gerakan Menuntut Malaysia Bersih GMMB, Syahrul Emarena menggesa SPRM menjalankan siasatan terhadap 9 individu termasuk Tengku Zafrul yang didakwa terlibat dalam siasatan kertas Pandora. Jadi sekarang ni ada sesetengah pihak desak supaya saya disiasat berkenaan pendedahan Pandora Papers ni. Soalan saya, siasat untuk apa? Saya dinamakan sebagai pengarah syarikat bagi pihak kumpulan Kenanga. Sebab saya bekerja dengan mereka. Syarikat itu bukan saya yang punya. Kita ke perkembangan berikutnya. Anwar Ibrahim serta barisan jemaah menteri telah menandatangani dan mengirim sekeping poskad khas yang ditujukan kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres. Perdana Menteri berkata poskad khas itu adalah bagi menzahirkan hasrat rakyat Malaysia dengan mendesak PBB menerima Palestin sebagai negara anggota. Dalam hantaran di media sosial hari ini, Anwar juga berkata poskad terbabit turut menuntut keganasan dan kezaliman terhadap warga Palestin oleh rejim Zionis segera dihentikan. Menurut Anwar, poskad khas itu akan diserahkan menerusi Wakil Tetap Malaysia ke PBB. Beliau berharap suara tulus rakyat Malaysia ini mendapat perhatian serius daripada Guterres. Pada masa yang sama, Anwar berkata rakyat Malaysia juga boleh ikut serta dalam kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agung PBB. Jelasnya pembelian poskad itu pada harga RM2 sekeping bermula esok di semua pejabat pos atau menerusi laman sesawang rasmi Pos Malaysia Berhad. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mencemar Duli menjadi pembaca berita. Slot khas Buletin Diraja itu akan disiarkan di Buletin Utama TV3 malam ini. Baginda berkenan berbuat demikian susulan undangan daripada Bilik Berita Media Prima setelah berkenan berangkat mengunjungi Seri Pentas Bandar Utama Kuala Lumpur.
Buletin TV3 melaporkan baginda diiringi oleh Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kira-kira jam 10.20 pagi disambut pengurusan kanan media Prima. Baginda berdua beramah mesra dengan kaki tangan media itu mengadakan sesi fotografi bersama dan menerima taklimat operasi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.